Uh, kita berazan dan berniat dengan membaca kitab-kitab akhlak dan adab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari ini untuk kita dapat menjiwai daripada nilai-nilai murni yang ada dan mengambil dan menjadikan ianya sebati dengan diri kita, insyaallah. Amin, Allahumma amin. Kita teruskan pada hadis yang pertama pada muka surat. Saya terus kepada ayat yang pertama atau bab yang pertama pada muka surat 1. Bab qaulihi ta'ala, Imam Al-Bukhari mengatakan dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, bab qaulihi ta'ala wa wasainal insana biwalidayhi husna. Bab firman Allah Ta'ala, dan kami mewajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-8. Nah, tayyib. Ayat ini turun disebabkan satu kejadian berlaku di zaman baginda Rasulullah SAW pada sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam pada usia muda dan ibunya tidak bersetuju pada Sa'ad. Maka ibunya pun marah kepada Sa'ad dan mengancam Sa'ad, kalau tak keluar daripada Islam, maka ibunya akan membiarkan dirinya sengsara sehingga mati. Tak akan makan, tak akan minum, tak akan berteduh, sehingga Sa'ad keluar daripada Islam. Ketika hal itu sampai kepada Sa'ad, dan Sa'ad adalah orang yang hormat kepada orang tuanya, khususnya kepada ibunya, maka apa yang patut dilakukan oleh Sa'ad berhadapan dengan keadaan seperti ini? Turun firman Allah Subhanahu wa taala memberitahukan apa patut dibuat. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma sahibuhum fid dunya ma'rufa fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan Allah berwasiat kepada manusia untuk berbuat ihsan kepada ibu bapa. Ya, subhanallah. Ihsan ini dalam beberapa ayat ini Allah sebutkan berbuat baik kepada ibu bapa, ada kalanya disebut husna seperti ayat ini, baik, ada sebut ihsan. Wabil walidaini ihsana. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wabil walidaini ihsana. Hendaklah kamu berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Husna itu baik, ihsan terbaik. Yakni tidak ada satu sikap selain daripada yang baik untuk dibuat oleh seorang anak kepada orang tuanya. Kalau tidak boleh berbuat yang terbaik, maka berbuat yang baik. Tidak ada pilihan lain bagi anak untuk menyikapi kepada orang tua. Oleh sebab itu diuraikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa lafaz yang berbeza-beza, yang setiap lafaz memiliki makna tersendiri. Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun, kalau kedua orang tua kamu itu memaksa kamu untuk keluar daripada Islam, untuk berbuat syirik, maka jangan kamu taat kepada keduanya. Jadi ayat ini memberikan jawaban kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang ketika itu dipaksa oleh ibunya untuk syirik, maka ayat ini melarangnya. Namun justru ayat ini memerintahkan Sa'ad berbakti kepada orang tua sampai kepada batasan yang kalau mengajak kepada perbuatan syirik atau perbuatan maksiat, maka di sini tiadalah ketaatan kepada mana-mana makhluk yang membawa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban untuk Sa'ad bin Abi Waqqas datang daripada Allah Subhanahu wa taala pada ayat tersebut. Diletakkan ayat ini oleh Imam Al-Bukhari untuk memberitahukan bab yang akan dibahaskan oleh beliau adalah tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua ibu bapa. Orang tua ini adalah hadiah daripada Allah untuk anak.
bertuah seorang anak kalau mempunyai orang tua. Karena itu adalah hadiah terbesar dari Allah bagi anak tersebut, karena kedua-duanya adalah laluan dan lorong bagi anak menuju ke syurga. Oleh sebab yang demikian, hadis-hadis ini memberitahukan bagaimana kedudukan orang tua itu bagi anak, sehingga anak mesti wajib tahu bagaimana kedudukan orang tua itu ditempatkan, baik itu di dalam Al-Quranul Karim dan juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW.